Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi ke podcasting dari studio yang dibawakan oleh Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat PSPK Universiti Putra Malaysia ataupun UPM. Dan seperti episod sebelum ini, podcasting ini insya-Allah kita akan berbicara dan mengupas topik dan isu secara santai bersama-sama dengan pakar yang kita bawakan ke dalam podcasting ini. Dan baiklah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Hani Saloh Yaakob, pensyarah daripada Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Dan berbicara mengenai topik hari ini, secara umumnya bangsa ataupun kaum Melayu ataupun bangsa Malaysia secara umumnya, kita ni agak tertutup bila berbicara mengenai hubungan di antara berlawanan jantina. Jadinya malah kita juga anggap perkara ini sebagai tabu dan tidak boleh diperkatakan secara terbuka. Namun ironinya, perkara ini dibincang dan diperincikan dalam teks sastra kita. Dan contohnya seperti ini, izinkan saya membacanya. Suami isteri ini macam pakaian lah. Suami pakaian isteri, isteri pakaian suami. Kalau pakaian tentulah yang cantik-cantik, berwarna dan dibuat dari benang yang halus dan baik. Pakaian juga mesti padan, suami sebagai pakaian mestilah padan untuk isteri. Begitu juga isteri sebagai pakaian mestilah padan untuk suami. Kalau pakaian tak padan, macam mana nak pakai? Ini petikan daripada novel Tok Guru karya Azizi Haji Abdullah. Betul ke? Terkejut kan? Okey, untuk episod kali ini kita akan berbincang berkenaan, tajuknya panjang sedikit, iaitu mengulit seksualiti penuh estetika dalam karya kesusastraan Melayu tradisional. Dan untuk berbicara ini, takkanlah saya yang akan mengupasnya kan, ini bukan bidang kepakaran saya. Jadi kita jemput ke studio pada hari ini dua orang pakar. Seorang pakar, seorang lagi bakal pakar. Okey. Kita perkenalkan yang di hujung sana yang cantik manis, berbaju pink di sana, pensyarah kanan Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, iaitu Dr. Rahimah Hamdan, dan juga seorang lagi pelajar kita, Suhairi Shah Masyara. Kita panggil dia Syuhairi je lah kan. Mungkin Syu akhirnya. Boleh Syuhairi jadi Syu akhirnya, iaitu pelajar tahun 4 Bachelor Kesusastraan Melayu. Khabar Dr. Rahimah dan juga Syuhairi? Alhamdulillah. Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam podcasting dari studio. Cantik tak cantik? Okeylah. Kita mulakan dengan yang muda terlebih dahulu. Okey, Syuhairi, saya nak tanya. Bila kita bercerita mengenai seksualiti Melayu, apa yang terlintas dalam fikiran? Mungkin Syuhairi juga pernah belajar dalam kelas Dr. Rahimah. Okey, kongsikan dengan kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam merdeka Palestin. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dulu. Saya Suhairi Shah Masyara. Boleh panggil Suhairi ataupun dalam podcast ni boleh panggil Su. Terima kasih Dr. Hani. Dr. Hani, seorang pensyarah dekat Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Okey, jadi tanpa buang masa, saya teruskanlah kepada soalan yang telah diajukan. So, pandangan saya terhadap seksualiti Melayu mengingatkan saya kepada satu buku yang telah dikarang oleh pensyarah saya sendiri, iaitu Dr. Profesor Madya Dr. Muhammad Zariyat bin Abdul Rani, iaitu Seksualiti dalam Novel Melayu. Di mana salah satunya yang saya dapat pelajari dan juga saya dapat tangkap dan juga saya dapat kupaskan di sini adalah di mana perkataan seksualiti itu banyak digunakan dalam novel-novel Melayu, salah satunya novel Salina. Di mana dia menceritakan tentang seorang wanita yang terlibat dalam bidang pelacuran yang akhirnya menjadi seorang yang baik, dan akhirnya dia dianggap sebagai baik walaupun perkara yang dia buat adalah perkara yang tidak baiklah dari sisi agamanya. Dan di situ kita dapat lihatlah bagaimana kesengsaraan Salina lah selepas peperangan di Singapura, dan bagaimana dia digunakan dan juga terpaksa menggunakan diri dia sendiri sebenarnya, doktor. Untuk mengemis ataupun mendapatkan bekalan dalam kehidupan untuk bekalan di hari esok. Jadi
di sini apabila bercakap tentang sexuality, pasti kita akan membayangkan terus di fikiran kita terhadap perhubungan antara seorang lelaki dan seorang wanita. Dan juga dalam konteks yang lebih luas, ada juga apa orang kata dipanggil sebagai satu panggilan, iaitu lesbian maupun gay, bisexual dan sebagainya. Pada masa kini lah. Pada masa kini. Tapi dalam kesusastraan Melayu, dalam bidang kesusastraan Melayu, diceritakan ataupun digambarkan oleh banyak sekali pengarang-pengarang buku terhadap sebuah novel yang telah disajikan kepada orang awam tentang seksualiti ini. Dan bagi pendapat saya terhadap seksualiti ini, dia membawa masyarakat ke arah satu perkara yang baru ataupun yang belum lagi pernah dibawa sebelum wujudnya kesusastraan Melayu moden. Dan bagi saya seksualiti ini berkait rapatlah terhadap perhubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain. Berlainan jantina. Dan ianya dan ianya saling berkait rapat, terutamanya dalam kehidupan kita jugalah. Okay. So, kita dengar daripada pandangan orang yang lebih muda. Sekarang kita tanya yang lebih berpengalaman. Bukan lebih tua. Bukan. Yang lebih berpengalaman dan juga pakar dalam bidang ini. Macam mana, apa yang disebut sebagai sexuality dalam sastra Melayu secara umum? Baik, terima kasih Dr. Hani. Sebenarnya saya sengaja bagi tajuk ni supaya nampak dah petang-petang ni kan kita lebih segar bugar dengan isu-isu yang mungkin lebih menarik lah insyaAllah ya. Jadi bila kita bercakap tentang sexuality, sebenarnya kita kena tengok apa intipati dari segi ayat yang perkataan yang digunakan iaitu seks. Bila kita kata seks tu sebenarnya lebih kepada kejantinaan, lelaki dan perempuan, ya, wanita dan lelaki, ya. Jadi bila seks itu, sebab tu dikatakan sebagai sexuality. Sebab bila seks dia lebih kepada kita tak langsung kita ternampak ada hukum binary di situ, ya, positif negatif, malas rajin, lelaki wanita, jantan betina. Kalau kita tengok dalam aspek masyarakat Melayu, jantan betina memiliki konotasi yang sangat kontradik, okay? Kita kata dapat anak lelaki, nak membuktikan kejantanannya, ya. Kau bagus dengan aku, kau rasa kau kuat, dudukan jantanmu mereka ke padang sekarang. Tahu tak? Jadi jantan ni digambarkan dengan kekuatan fizikal, mental, ya, jantan kan. Tapi kalau betina, kalau orang Melayu kan, selalunya yang negatif kan. Maknanya kalau betina tu digambarkan sebagai birah, perempuan yang miang, perempuan yang negatif lah, ya. Jadi kontradik di situ mengikut pemahaman masyarakat Melayu memang berlaku. Sebab dalam masyarakat Melayu kita memang menganggap bila kita seks itu adalah binary, hukum binary antara lelaki dan wanita. Saya kata bukannya Melayu jatuh dunia buat apa gitulah. Ya, tapi sebab patriarki itu kan kita cakap dalam konteks masyarakat Melayu, kita kata orang Melayu begitulah. Tapi cuma kalau di Kelantan, Tino, Jatet, Tino sama je kan. Kelantan lain. Tapi maksudnya kita cakap dalam konteks masyarakat Malaysia, ya, binary opposition itu kalau seks dia mesti lelaki dan perempuan. Tapi kalau kita cakap lagi sexuality itu sebenarnya kalau kita tengok dari segi harfiah maknanya, dari segi itu adalah bagaimana dorongan seksual, ya, bagaimana dorongan seksual itu ditonjolkan dalam kehidupan. Itu the sexuality sebenarnya. Sexuality. Ya. Kalau seks tu lebih kepada binary. Jantina. Kan? Kalau sexuality itu bagaimana dorongan seksual. Tapi kalau gender, bagaimana sexuality itu dibentuk oleh budaya. Maka berlakulah ada masculine, feminine, kan? Lesbian, gay, macam-macam lah tu. Jadi itu, ya. Undecided. Jadi itu dibentuk oleh budaya, kan, dan sekeliling. Begitu. Itu dia, jelas sikit kan. Kalau tidak kita tengok sexuality tu hanya ya, betul. perkara yang tabu itulah kan. Jadi Dr. Rahimah, masyarakat kita agak tertutup bila nak cerita mengenai dorongan seksual ataupun sexuality dalam masyarakat ni. Jadi macam mana sexuality ini disimbolkan, diperkatakan, direpresentasikan dalam karya sastra Melayu? Ya. Kalau kita
Pertamanya kan Dr. Hani, Suhairi, kita kena tengok apa definisi sastra. Sebab saya orang sastra kan, maka saya bercakap dalam konteks sastra lah. Ya. Sastra adalah karya yang mengenangi bahasa yang indah dan isinya bermanfaat. Jadi apa sahaja yang dimasuk, yang terangkum, yang dinyatakan oleh pengarang itu mesti terangkum dua perkara itu. Bahasanya mesti indah, isinya mesti bermanfaat. Jadi walaupun karya itu ada unsur-unsur yang berbau seksual, kita tak kata erotis ya, erotis lain tau, pornografi lain. Kalau dia kata sexuality, bahasanya digarap dengan begitu indah. Sehingga bila ada unsur sexuality pun kita tak nampak ada unsur seksual di situ. Ya, dia digarap dengan begitu indah dan penuh dengan metafor, metafora. Jadi begitulah ya kalau kita bercakap tentang sexuality. Apa tadi doktor tanya, lupa dah saya. Contoh macam mana dia direpresentasikan? Okey. Kita masyarakat Malaysia atau masyarakat Melayu khasnya menyata ni mesti sebab kolonialisasi lah ni ya. Kolonial membawa benda-benda tak baik kepada masyarakat di tanah Melayu lah pada ketika itu kan. Sebenarnya tidak. Kalau kita tengok pada masyarakat dulu, unsur seksualiti ni memang dah ada. Kita tak payah jauh-jauh, kita tengok je pantun Melayu kan. Buai laju-laju atas pokok sena, apa dalam baju sekuntum bunga sena. Orang kata bunga sena tu kalau secara literalnya bunga lah. Tapi kalau kita pergi metafor sikit, maknanya lebih daripada bunga. Kan. Lepas tu kalau kita tengok dalam pantun yang ni jelas sikit lah. Dia kata, di mana kuang bertelur di atas lata di ruang batu. Di mana abang nak tidur di atas dada di ruang susu. Nampak tak? Jadi maksudnya orang dulu-dulu unsur seksualiti memang dah ada. Kita jangan salahkan Barat. Barat tu mungkin lebih realistik kan, paparan dalam karya sastra. Tapi maksudnya kalau dari masyarakat tradisional memang dah ada. Itu belum lagi kita tengok karya-karya yang lain memang banyak. Sebelum Barat memang kita dah banyak. Cuma kita perhalusinya dengan bahasa yang indah agar karya tradisional lah. Ya, agar karya itu dapat dimanfaatkan oleh audiennya. Begitulah doktor. Okey, kalau kita tengok kan, okey, kita orang katalah karya ni, kita bercerita mengenai seksualiti ni datangnya pada kolonial, sebab kata Dr. Rahimah tadi. Tapi sebenarnya kita dah cakap pun awal lagi dalam pantun dan sebagainya. Jadi apa bentuk-bentuk atau genre yang memperkatakan berkenaan seksualiti? Okey, dia kan kalau nak bercakap tentang karya-karya ni memang banyak ya. Kita bentuk. Tadi kita lihat dalam pantun, itu belum lagi penglipulara. Kalau karya-karya yang bertulis, sebab dalam masyarakat dulu dia ada dua, iaitu satu tu lisan, satu lagi tulisan. Hari ini saya lebih bercakap tentang karya tulisan. Kita tak payah pergi jauh-jauh. Kita tengok aja sejarah Melayu kita. Sulalatus Salatin kan, pertuturan raja-raja. Dalam tu banyak sangat kisah-kisah yang berkait tentang seksualiti. Bagaimana seksualiti itu membawa kepada kemusnahan, bagaimana seksualiti membawa kepada kehancuran negara. Ya, kita tengok bagaimana pada terutamanya yang paling jelas pada akhir kerajaan Melayu Melaka kan. Sultan Mansur Shah. Sebab tu orang Melayu kata raja yang adil, raja disembah, raja yang zalim, raja disanggah. Jadi sebab akibatnya ya Melaka jatuh ke tangan Portugis kerana rajanya yang begitu, ya, yang mementingkan nafsu-nafsi dan pada waktu itulah kan. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, bagaimana seksualiti raja itu digambarkan dengan pelbagai. Yang paling hebatnya permintaan itulah, permintaan kepada Puteri Bunian tu di Gunung Ledang tu kan. Apa dia terpaksa memenuhi tuntutan-tuntutan itu. Dan juga itu satu, dan kemudian nafsu serakah, maafkan saya, ketidakmampuan mengawal seksualiti ini menyebabkan banyaklah perkara-perkara tak baik berlaku di Melaka. Isteri orang kena perkosa, ya, jadi rumah tangga para pembesar berantakan disebabkan oleh raja pada waktu itu yang digambarkan tidak dapat untuk mengawal seksualiti yang ada pada dirinya, itu dorongan seksualnya itu kan. Sehingga kan yang paling ultimatumnya pada saat
Sekarang ni kita jangan kata ni sebab raja, bukannya ampun tuanku. Saya nak bercakap dalam konteks sejarah. Kan? Bagaimana sejarah itu dimuatkan dalam sejarah Melayu. Raja Melaka anak kepada Sultan Mahmud iaitu Raja Ahmad adalah seorang yang digambarkan dalam sejarah Melayu sukakan kepada rakan sejenisnya. Sehingga Sultan Mahmud memerintahkan supaya anaknya dibunuh. Jadi ini antara sebab-sebab yang membawa kepada kejatuhan sesebuah empire. Memang diperincikan jelas yang bahawasanya anak ni kita tak nampak. Kena baca dengan teliti ayat per ayat. Penuh dengan metafora. Tu dah kata bila kita kata tentang sexuality dalam karya sastra, terutamanya kita tengok dalam aspek masyarakat tradisional, dia sangat beralas. Dia tidak maksudnya terlalu realistik dan direct. Dia jadi erotis ataupun lain pula nanti kan. Maksudnya penuh dengan bahasa-bahasa yang sangat indah, kan? Jadi kita tak nampak pun, kita baca, rupanya ada perkara ini. Begitulah. Ada contoh tak Dr. Rahimah? Contohnya saya nak ambil, boleh. Tapi saya nak ambil dalam karya yang lain. Ini boleh, juga dalam karya bertulis. Sebab tu bila kita bercakap tentang sexuality ni kan, sebenarnya dia lagi hebat kalau kita tengok dalam karya puisi. Dalam prosa. Sebab tu lagi puitis kan. Contohnya ada satu karya namanya Syair 100 Siti. Anak-anak dah baca ke belum ya? Syair 100 Siti tu kan, Puan Pendidik Dr. Hani, dia menceritakan bagaimana seorang raja namanya Sultan Mansur Shah. Dia ini dalam genre sastra hikayat Sultan Mansur Shah ni digambarkan memiliki nafsu. Saya nak kata di sini bagaimana sexuality tu dikaitkan dengan pengajaran. Orang dulu-dulu dia bercakap bukan saja sexuality, tapi pada air cerita tu dengan pengajaran ya. Digambarkan dalam Syair 100 Siti ni bagaimana seorang raja yang memiliki nafsu serakah yang sangat tinggi sehingga dia mengarahkan pembesarnya, maka dia kata pada pembesarnya, cari 100 orang siti. Agaknya orang Melayu kan. Jadi semua siti dicari di seluruh pelosok negeri. Baik nama begitulah. Siti Munirah, Siti Zahra, Siti apa, semua bawa ke situ. Aisyah kan. Cuma dia kata, aku tidak mahu janda. Aku mahukan semua anak dara, tidak kira hitam, putih, pekak, buta atau tuli. Itu pula kehendak dia, syarat-syaratnya. Jadi nak digambarkan di sini bagaimana pada akhirnya dia berkahwin jugalah. Ya, dia ada 100 orang gundik. Dan digambarkan dalam cerita tu sebelum dia kahwin, pengarang ni dia menggambarkan 100 orang gundik itu kan nampak macam penuh dengan unsur-unsur erotis. Bukan erotis sebab dia penuh, dia nampak macam karya itu karya yang bahasa-bahasa yang indah. Dia tak nampak pun ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan ke arah yang negatif ke apa. Bukan. Dia nak menggambarkan raja ni begini, nafsu serakahnya yang tak boleh dikawal, libidonya yang tinggi, maka impak kepada kerajaan dia. Dia nak cakap macam tu sebenarnya. Kan? Jadi 100 orang siti tu diletak dalam 100 bilik kaca. Bilik kristal. Jadi maknanya nak tahu kena bacalah buku tu. Tapi digambarkan di situ kan bagaimana raja tu akhirnya dia boleh saya tak maafkan saya lah, saya rasa saya tak sempat nak bawa petikan daripada syair tu. 1 jam 1 siti. Ditulis di situ. Hebatnya orang dulu kan. 1 jam 1 siti dengan bilik berhablurkan kristal ya. Dengan ada ukiran naga menjulur. Naga menjulur tu sebenarnya bukan saja dalam sastra hikayat, sastra historiografi juga. Kalau Tufat An-Nafis kita tengok bagaimana karya historiografi sastra sejarah orang masyarakat di Johor Riau kan. Kita tengok di situ bagaimana naga mengulur tu maksudnya melambangkan kejantanan lelaki. Dengan naga mengulur, ada ukuran naga mengulur. Dia digambarkan begitu. So moral of the story dekat sini ya, Raja Sultan Mansur ni dia kahwin-kahwin sampai 6 orang, semua isteri dia mati sebab makan hati. Kahwin-kahwin, suaminya lebih kepada gundik 100 orang. Seminggu je okey, lepas tu pergi kepada gundik. So dia pun makan hati dan akhirnya 6 orang tu mati. So tambahlah kepada isterinya yang bongsu. Isteri yang bongsu tu saja yang memang kata dia terpaksa take it as a challenge ya, untuk menyedarkan suami bahawasanya apa yang dia buat itu adalah tak betul dan jangan diteruskan. Jadi dia yang mendidik suami dia, dia kata sabar je. Dia akan ikut apa yang suami dia suka. Suami dia suka gundik, tak apa.
dia pun petik-petik dari di situ ya. Itulah kata bila sastra ni kan bahasanya sangat puitis sampai kita tak nampak pun, kadang-kadang nampak macam dia sakit hati. Tak apa, dia memetik bunga, orang dulu kan petik bunga di taman kan dengan bersama gundik-gundik tu, tapi dia tak kata petik, dia kata dia meragut dengan geram. Meragut ke mencantas something macam tu lah. Nak menunjukkan dia marah. Kegeraman tu lah. Kegeraman, tapi dia kawal. Tapi akhirnya dia mengikut apa yang suami dia suka, dan pada akhir cerita suaminya akhirnya meninggalkan. Adalah tips-tips ni tu kena baca buku tu. Dia tinggalkan 100 gundik kerana akhirnya taat kepada isterinya lah. Sebenarnya menarik juga kalau kita tengok sastra tradisional kayak 100 Siti. Syair 100 Siti. Saya selalu letak balik, ambil, letak balik. Selalu macam tu. Syair 100 Siti ni menariknya sebenarnya dia akhirnya menjadi satu panduan berumah tangga. Ya. Betul. Dia kan tu nak kata Dr. Hani. Apa dia punya moral of the story ni pengajarannya? Yang pertama dia kata, kalau kita kahwin, dia cakap jangan manjakan suami sangat. Kena bagi dia KIV sikit. Ada ketegasan sikit di situ. Tu dia cakap. Dan yang kedua dia kata perempuan bila berumah tangga jangan maksudnya kita kena ada kepandaian tersendiri. Jangan taat membuta tuli. Tu antara perkara-perkara lah, tips-tips. Itu belum lagi kita tengok sastra Panji. Sastra Panji ni lagi hebat. Memang direct, sebab sastra Panji kalau kita tengok, itu yang saya ajar kepada pelajar lah kan. Panji maknanya Jawa. Jawa. Dia dekat sini kita gambarkan bagaimana pengarang Melayu mengambil hasil karya Jawa dan diberi nafas Melayu. Kalau ikut karya Jawa lagi direct lah. Tapi sebab dia dah diberi nafas Melayu Islam, dia lebih berhemah di situ. Penuh dengan metafor-metafor. Digambarkan, ada satu ayatnya tu dia kata, digambarkan bagaimana pada malam pertama, nampak macam wah benda ni malam pertama kan. Tapi digambarkan dengan sangat puitis ya. Kain tersingkap, pinggang terbuka, gitu. Jadi maksudnya kan, so kalau kita baca pelambangan dia tu kan, bertukar sepah. Sepah tu apa? Sepah tu adalah hampas sirih. Faham tak? Jadi kisahnya. Jadi itulah bila kita baca tu kan, dia tak nampak macam seksualiti sangat, sebab pada akhir cerita ya digambarkan bagaimana seorang isteri tu pada malam pertama apa yang patut dia buat, dia kena menghormati suami dia, maksudnya kerana itu merupakan malam pertama pengenalan yang akhirnya membawa kepada kebahagiaan kan. Jadi banyak perkara-perkara yang kalau kita tengok memang menarik lah digambar. Itu sebahagian, maknanya ada beberapa lagi. Patut list ini banyak lagi. Okey, kalau Syuhari sendiri kan, Syuhari pastilah perlu membaca teks-teks klasik ni, sastra tradisional juga ni. Yang mana yang menjadi yang Syuhari bila lihat atau baca tu lebih menyentuh daripada aspek bentuknya ke, daripada aspek estetiknya ke, tradisional atau moden? Okey. Jadi bagi pandangan saya, terima kasih Dr. Hadi sebelum tu. Bagi pandangan saya terhadap seksualiti dalam kesusastraan Melayu ni, saya pernah membaca satu buku lah ataupun karya agung dimiliki oleh orang Melayu sendiri yang sangat terkenal, iaitu Hikayat Hang Tuah. Di mana buku ni juga dijadikan sebagai saya punya kajian jugalah. Di mana penyilir Dr. Rahimah. Anak murid dan guru kita bawa sama. Jadi di saat saya mengkaji buku-buku berkenaan, saya ada tertarik dengan satu kisah terhadap bagaimana perjuangan Tun Fatimah yang pada waktu itu terpaksa berkahwin dengan Sultan Mahmud ya Dr. terpaksa berkahwin dengan Sultan Mahmud sehingga keluarga dia dibunuh oleh Sultan Mahmud sendiri kerana inginkan dibunuh ya. Itu saya tak tahu. Iaitu suami tak silap doktor. Suami dia. Sebab saya pun lupa-lupa ingat juga sebenarnya. Tapi insya-Allah saya try sampaikanlah. Guru sebelah. Kalau kita tengok apa yang kata Syuhari tadi, bagaimana Tun Fatimah itu menjinakkan seksualiti raja. Raja tu dia tahu suami dia tu memang suka kepada ke arah keperempuanan itu kan. Jadi dia memang sakit hati, dendam sebab bukan saja suami dia tetapi adik lelaki dia, ayah dia sendiri tu Mutahi dibunuh oleh raja iaitu suami dia.
Kan? Jadi bagaimana kalau kita berada di dalam hakikat itu untuk menerima berkahwin dengan pembunuh keluarga sendiri. So salah satu cara untuk dia menyedarkan raja pada masa yang sama membalas dendamnya adalah dengan membunuh setiap kandungan dia. Bila dia mengandung dia digugurkan. Bila dia mengandung dia digugurkan. Wow. Sampai Sultan Melaka kata, Sultan Muhammad kata, kenapa Dinda gugurkan setiap kandungan yang ada kan? Lepas tu dia kata, bagaimana nak teruskan kerana raja ni tidak ada tahta. Masa tu Melaka dah lari sebab dah dilanggar oleh Portugis. Orang dulu kata langgar, maknanya telah dijajah oleh Portugis. Jadi bila berlaku macam ni, Sultan Melaka kata, oh kalau begitu tidak mengapalah. Bila adinda mengandung lagi, maka anak ini akan dirajakan di Johor. Macam tu. Jadi maksudnya tindakan Tun Fatimah itu, bagaimana dia menjinakkan seksualiti Raja Melaka itu supaya sedar akan apa yang dia buat itu tak betul dan akhirnya dia menjadi raja yang baik. Macam itulah. Okey. Nak tambah lagi Syahri? Okey, ada lagi saya nak tambah di mana kebijaksanaan Sultan Mansur Shah dalam menjalankan hubungan diplomatik, dan ini berkait rapat dengan seksualiti itu sebenarnya, di mana dia berkahwin dengan wanita ataupun puteri-puteri daripada Raja Majapahit dan juga Raja China, Puteri Hang Lipo, di mana sebenarnya di sebalik seksualiti yang terkandung di dalam sastra Melayu itu sebenarnya membawa kepada satu pembaharuan ataupun satu kebaikan yang besar untuk sebuah negara, iaitu negeri Melaka secara khususnya, yang sangatlah luas. Dan ini juga sebenarnya penting untuk supaya hubungan ataupun jalinan hubungan diplomatik antara satu negara dengan satu negara itu saling berkait dengan baik. Dan sebenarnya apabila kita berbicara mengenai seksualiti, sebenarnya biasanya mungkin adalah yang terfikir, oh benda ni negatif, benda ni tak baik, lagi-lagi dalam kesusahan Melayu. Tapi sebenarnya benda tu pun ada mendatangkan impak yang positif juga terhadap kita, iaitu melalui dengan berkahwin dengan mana-mana puteri raja misalnya. Jadi hubungan diplomatik itu akan dapat dijalankan dengan lebih erat dan mengukuhkan kerajaan, di samping juga dapat menjalinkan perpaduan antara satu negara dengan satu negara yang lain. Dan ini sebenarnya memberikan kebaikan dan juga memberi pengajaran terutamanya kepada kerajaan pada hari ini, di mana ada sebuah negeri yang berkahwin, dia kahwin dengan adik dekat sebuah negeri, contohnya negeri Raja Sultan negeri apa yang berkahwin dengan adik Sultan Johor, negeri Pahang. Jadi benda tu dia menjalinkan hubungan yang sangat baik antara satu negeri dan satu negeri, dan sekaligus dapat mengelakkanlah sebarang perbalahan. Lagi-lagi kalau macam zaman dahulu, iaitu Sultan Mansur Shah yang bertindak untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan lebih erat kan. Jadi benda tu memberi satu kesan yang positif lah, bukan sahaja kepada rakyat secara khususnya, tapi terhadap negara. Okey, itu dia. Dan ialah selain daripada panduan berumah tangga, panduan sebenarnya menjadi wanita, menjadi wanita atau menjadi lelaki jantan atau betina yang lebih baik kalau daripada aspek binary lah. So lebih kepada tradisional. Zuhairi lebih pilih saya lebih tradisional lah pembicaraan seksualiti daripada begini. Okey, mungkin Dr. Rahimah ada nak tambah lagi? Mungkin contoh-contoh daripada sebenarnya kalau kita cakap tentang seksual ni kan Dr. Hani, kita jangan pandang yang negatif. Sebab kalau kita tengok dari segi novel, penghasilan novel, karya-karya sekarang kan, ini merupakan sesuatu yang menggalakkan pembaca untuk lebih membacanya dengan sampai ke akhir kan. Kalau kita tengok karya-karya Shannon Ahmad contohnya kan, karya-karya banyak yang lebih mengajak pembaca ke arah terus membaca. Kotak dia monotonal dia cerita tu kan. Jadi sama juga dengan cerita-cerita lama. Ada satu cerita yang saya ingin bawakan di sini yang bentuk syair. Sebab kalau kita kata kreatif karya prosa ke puisi, yang mana lagi best? Yang mana yang seronok untuk dibaca, yang boleh maksudnya memurnikan seksualiti ni? Saya akan pilih syair. Kerana syair ni dia lebih dengan bahasa-bahasa yang indah, sehingga kan ada adegan romantis ataupun ada yang hebat itu pun tak disedari. Kerana pengarang sebenarnya
dia bukan itu keutamaannya. Jadi kalau kita tengok dalam konteks ini, ada satu syair yang namanya syair Tengku Prabu. Pernah dengar? Syair Tengku Prabu kan? Kalau kita baca sejarah Johor kita tahu. Syair Tengku Prabu di negeri Singapura. Ini tentang kisah, ya. Kisah satu-satunya sultan di Singapura namanya Sultan Husin. Ya, Sultan Husin Shah yang memiliki beberapa orang isteri. Yang ini isteri yang ketiga namanya Tengku Prabu, ya. Jadi digambar cerita tentang Tengku Prabu ni sangat popular, ya, di mana dia ada hubungan kekasih gelap dengan pembesar istana dan sebagainya, sampai suaminya itu raja tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap perbuatannya itu dan merelakan, malah bersama-sama membantu isterinya Tengku Prabu ini untuk membawa kekasih hatinya pergi ke Melaka bila rakyat Singapura memberontak. Kan tak suka dengan keadaan itu berlaku di istana. Jadi apa yang digambarkan dalam syair yang saya tengok kan, bagaimana pengarang itu meletakkan apa saja insiden buang anak, Tengku Prabu ya sampai mengandung, insiden buang anak ditanam di bawah pohon cempaka, dia kata, insiden nak merelakan kekasih hati itu berada di istana, akhirnya tak boleh buat saja-saja, nanti orang akan kata. Maka kekasih hatinya itu seorang India Muslim. Agaknya India Muslim ni orang minat, ya. Dari dulu lagi pengacau rumah tangga, bukan nak kata Syaruhan, tapi maksudnya kan, saya nak kata memang dari dulu, ya, buah hati dia tu orang India Muslim. Jadi maksudnya lebih pandai menggoda kan. Ya, dengan bahasa-bahasa yang sangat indah kan. Jadi nak membuatkan kekasih hatinya ini berada di istana sentiasa, maka Tengku Prabu ini mengahwinkan mengahwinkan buah hati dia ni dengan anak daranya, Tengku Anda. Jadi di sinilah bila pengarang kata sana pun dapat, sini pun dapat. Sana aku ramas, sini pun aku ramas. Nampak macam apalah orang pengarang Melayu cakap benda-benda yang berbau seksual, tapi itulah facts of life, ya, kenyataan dalam kehidupan. Maknanya sama ada dia marhain, dia pemerintah, dia tetap melalui ujian-ujian itu, dan untuk mendapatkan kerajaan ataupun negeri yang aman, tenteram, harmoni, mereka terutamanya pemerintah perlu menghindari perkara-perkara yang negatif ini dan pandai mengawal libido dia. Kena mengawal seksualiti dia supaya segalanya dalam keadaan yang tenang dan harmoni. Saya lihat macam ni, ya, bila berbicara Dr. bagi contoh, Syahri bagi contoh sebagainya kan, saya melihat sebenarnya dia menjawab banyak sekali persoalan sosial pada masa kini. Dah ada dah ni blueprint yang kita boleh ikut pada dalam karya-karya sastra tradisional ni untuk dibawa pada isu-isu masa kini yang katanya yang lebih terbuka kan, dia sosialnya, cerita mengenai seksualiti secara terbuka, malah semua orang mendapat akses kepada benda-benda yang begini. Jadi sebenarnya kalau dipergunakan dengan baik, karya sastra kita ni sebenarnya boleh menyelesaikan banyak masalah, saya rasa. Betul. Menjadi blueprint, panduan untuk ni kan. Orang kita selalu nak menganggap kalau bercerita mengenai ni betul. Ada satu karya yang saya lupa nak cakap, Dr. Hani. Ini kalau dalam sastra kita kategorikan dia sebagai kepustakaan Melayu. Maksudnya ilmu jampi mantra kan, petua-petua ya. Jadi ada satu sebab satu kita kena ingat sifat orang Melayu ni, dia tak suka menulis. Dia tak suka merakamkan sesuatu dalam bentuk tulisan. Jadi banyak ilmu-ilmu dia hilang kan. Bahkan ada peperangan ke, banjir ke, kebakaran, habis. Tapi ada satu yang hilangnya orang-orang macam ni hilang. Jadi kita tak ada waris apa-apa. Tapi ada satu yang sempat diselamatkan. Mungkin ada lagi kan, tapi ini antara yang popular lah. Namanya dihasilkan oleh seorang bidan. Nama bidan tu Khatijah Terong. Saya pernah kenapa namanya. Dia menghasilkan satu karya namanya syair, namanya Gunawan, ya. Perhimpunan Gunawan bagi lelaki dan perempuan. Dia ni bidan. Jadi Gunawan tu apa? Gunawan tu guna.
Guna. Ilmu yang boleh diguna oleh lelaki dan wanita. Maknanya sama ada lelaki itu belum berkahwin ataupun wanita belum berkahwin ataupun akan berkahwin ataupun sedang berkahwin ataupun segala-galanya lah. Petua-petua menambat hati suami, petua-petua untuk menjadi isteri supaya sentiasa digilai. Semua tu dah ada dah. Kita tak nak baca benda tu. Kita dah tengok barat je kan. How to be a seducer for your husband. Whatever lah kan. Tapi maksudnya benda tu orang kita dah ada. Kita tak nak tengok je. Ada lah kat library. Kena baca tu. Menarik. Okey. Bercerita mengenai kepustakaan Melayu tadilah kan. Kita pun tak tahu benda tu. Ya, betul. Jadi mungkin Syuhairi juga boleh jawab soalan ni. Syuhairi sekarang sedang bermagang ataupun sedang practical training di Museum Warisan Melayu kita. Jadi ada tak manuskrip, kita tanya Syuhairi dulu lah kan, yang di Museum Warisan Melayu kita di UPM ni yang bercerita mengenai seksualiti Melayu? Okey, berbicara mengenai manuskrip, kalau macam dekat dekat Museum Warisan Melayu, sebenarnya kita ada banyak koleksi manuskrip dan salah satunya adalah bercerita mengenai tentang macam mana manuskrip menceritakan tentang macam mana nak memikat wanita. Jadi kalau nak baca manuskrip tu boleh datang ke Museum Warisan Melayu. Jadi di mana manuskrip tu dia mengisahkan ataupun menceritakan tentang cara-cara ataupun tata cara lah untuk memikat wanita dengan ayat-ayat Al-Quran dia, dengan adalah jampi serapah dia dan sebagainya. Bila Syuhairi gunalah lepas InsyaAllah Allah. Jadi di mana ini menunjukkan bahawa betapa orang Melayu dahulu sangatlah mementingkan untuk dalam bidang seksualiti ni, doktor. Iaitu apa yang saya nak katakan dekat sini adalah kepentingan untuk mencari pasangan dalam bidang seksualiti sehingga buku ataupun manuskrip berkenaan dihasilkan. Jadi macam sekarang adalah istilah pergi cari timba. Dulu pun ada sebenarnya tapi tak banyak macam sekarang lah. Dulu jarang ada pergi cari timba tu, kira macam perempuan cari lelaki, jarang. Jadi mostly lelaki yang mengejar wanita. Habis kalau lelaki dah pemalu zaman sekarang. Jadi itulah juga menjadi salah satu faktor lah yang kuat untuk manuskrip berkenaan dibuat dan dihasilkan. Dan okey, ini dalam bidang manuskrip, tapi kita ambil dalam konteks yang lebih moden. Contohnya dalam buku Pujangga Melayu. Ada mencerita Afandi Hassan. Beliau ada menceritakan tentang seksualiti ini dalam cara yang lebih berilmu dan juga cara yang lebih lembut. Contohnya apabila dalam karangannya seorang lelaki yang berpoligami, berkahwin sehingga 3 ke 4 orang isteri. Dan dia menceritakan hikmah di sebalik poligami tersebut dan juga menceritakan tentang bagaimana perempuan yang taat dapat merelakan ataupun menerima dengan seadanya serta ikhlas dalam poligami, di mana dalam sudut saya tahu poligami ni untuk wanita yang dua sana macam sangatlah tidak sinonim sebenarnya kan, sebab jaranglah untuk lelaki berpoligami, terutamanya dekat negara kita ni. Tapi dalam konteks buku Pujangga Melayu ini, di mana Afandi Hassan cuba untuk membawakan bagaimana poligami itu dilunakkan ataupun dicantikkan ataupun dibahasakan dengan sangat indah dan juga di sebalik hikmah yang terdapat di sebalik poligami itu sendiri. Dan bagi saya secara keseluruhannya seksualiti ini terutamanya lah dalam karya Afandi Hassan maupun manuskrip yang telah saya perkatakan sebentar tadi, itu membawa satu benda yang satu contoh yang baiklah untuk, kalau kita pandang baik, kita pandang baiklah, tapi kalau kita pandang sebaliknya lah. Sebab kalau macam contohnya berkenaan manuskrip tadi, kalau kita bawa ni bagi tahu tentang pengunjung, ini manuskrip memikat wanita, diorang pun wah, aku nak try lah macam gini kan. Jadi kalau kita pandang dari sudut yang positif, ia menunjukkan bahawa keperluan ataupun keinginan rohani juga, melibatkan jasmani dan rohani terhadap satu perhubungan yang terikat. Dan
ini juga sekaligus dapat menyangkallah beberapa dakwaan terhadap, okey, kita ambil buku Afandi Hassan tadi, iaitu Pujangga Melayu, menyangkal dakwaan-dakwaan yang tidak elok lah terhadap kebaikan poligami ni. Saya bukanlah menyokong poligami sebenarnya. Saya ingin tegaskan saya tidak menyokong poligami. Cuma dalam teks ataupun konteks seksualiti ini, kita dapat lihat dari segi hikmah yang cuba disampaikan oleh pengarang-pengarang, baik pengarang dulu dan juga pengarang yang sekarang. Yang moden lah. Betul, Doktor. Okay, mungkin Dr. Rahimah nak menambah ke koleksi manuskrip yang boleh dilihat di museum sini ke ataupun di mana-mana yang ada? Bila kita bercakap, terutama tumpuan kita pada UPM lah kan, kita ada Museum Warisan Melayu dan kita ada banyak khazanah manuskrip di situ ya. Dan kalau kita nak dalam konteks seksualiti yang kita bicarakan pada hari ini, ada dua yang paling jelas tak silap saya. Pada situ sebenarnya kenapa kita ambil manuskrip yang ada unsur-unsur ilmu perkasihan, ya, ilmu cara azimat nak menjinakkan wanita, memujuk wanita supaya suka dekat kita ataupun sebagainya, nak bagi pengasih kat orang. Itu semuanya secara tak langsung tujuannya adalah untuk menggambarkan keintelektualan Melayu. Bukan dengan menerusi pelbagai cara itulah. Bukan merendah-rendahkan. Bukan, ya. Maknanya orang Melayu dulu dia ada, kita melalui pelbagai tahap agama kan. Ada animisme, ada Hinduism ya, Hindu-Buddha, dan kemudian kita ada Islam. Jadi bagaimana keintelektualan pengarang Melayu itu menggarapkan tiga-tiga fahaman ataupun agama ini ke dalam amalan budayanya. Dan ini dijelmakan dalam kitab manuskrip itulah. Yang paling ada satu tu, nama dia itu tadi yang Suhairi katalah, azimat memikat wanita. Ada satu lagi memang tu, namanya azimat memikat. Sebab dia dalam masyarakat patriarki. Okay. Patriarki ni dia mesti lelaki is the best. Lelaki memang power, padahal perempuan pun nak juga mikat. Tapi sebab patriarki, tak apalah. So yang menulis dia pun orang lelaki. Kan, so dia turunkan ilmu nak mikat wanita kan. Ada satu lagi manuskrip dia, di museum itu adalah manuskrip berkaitan dengan ilmu pengasih. Tapi bila kita lihat bila dalam proses kita buat digital dengan pusakaan yang itu, kita pun terbaca-baca jugalah apa yang konten dalam tu kan. Dia tu saya kata ni menonjolkan keintelektualan Melayu kita. Bagaimana dia menggunakan apa yang ada di keliling alam dia untuk menyampaikan tujuan satu dia tu. Pesanan-pesanan tu. Termasuklah benda-benda kotor ya. Nanti Kang saya cakap Kang dah tak seronok nak baca kan. Tapi maksudnya ada benda-benda yang kotor-kotor lah ya, minyak dagu, tai kucing kering. Jadi semua itu yang disatukan dengan bacaan ayat-ayat tertentu yang diambil sikit-sikit dari Al-Quran. Jadi sebab tu saya kata dalam manuskrip tu dia ada asimilasi. Bagaimana pengarang dulu bomo-bomo kan, pengarang perubatan menggarap segala kepercayaan yang mereka warisi dengan Islam, dan maka terjemalah yang dipanggil sebagai kitab ilmu pengasih tu. Sebab kita tak boleh nak nafikan juga pertembungan antara Islam dan animisme, agama Buddha, Hindu-Buddha, betul. Memberi kesan kepada orang Melayu itu sendiri sebelum kita sepenuhnya dalam agama Islam ya. Okey, kalau kita lihat tadi representasi wanita baik dalam teks yang saya bacakan daripada Tok Guru tadi, dalam 100 Siti, mungkin dalam Pujangga Melayu, mungkin Suhairi dan Dr. Rahimah boleh saling menukuk tambah. Bagaimana representasi wanita ni? Adakah wanita ni digambarkan ialah sebab di dalam dunia tradisional tu, tradisional Melayu ni bangsa kita kan patriarkal kan, patriarkal. So bagaimana perempuan digambarkan, direpresentasi, diwakilkan dalam karya-karya? Kita bila kita tangkap karya lama kan, tradisional, kita tak lari daripada apa yang didukungi oleh masyarakat lah. Dia patriarki, jadi man is the best. Man memang dia ada kuasa dominasi. Jadi sebab tu karya-karya yang dia hasilkan, memang perempuan itu watak-watak ni di belakang tabir. Dia tak muncul ke depan. Dia mesti menyokong dari belakang. Ya, kecuali
kecuali karya-karya yang berunsur hikayat, di mana ada pengarang tertentu. Mungkin pengarangnya lelaki, wanita kita tak tahu. Sebab dulu dia tak tulis siapa yang membuatnya tu kan. Terutamanya kalau Sasar Panji. Mungkin sebab Panji tu diambil daripada adaptasi karya Jawa ya. Jadi banyak kebanyakan watak-watak utamanya adalah watak-watak wanita yang menyelamatkan lelaki. So something yang sangat menarik di situ, dan mungkin dengan Superwoman lah. Superwoman ya. Wanita yang menyelamatkan lelaki, instead of dalam masyarakat Melayu perempuan yang ternantikan lelaki menyelamatkannya. Ya, dia kontra di situ. Pandangan masyarakat Jawa dia beza dengan pandangan masyarakat Melayu. Jadi sebab tu cerita Banji ni mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Melayu, menerusi wayang kulit, wayang gedok dan sebagainya. Utamanya wayang kulit lah. Sebab tu orang Melayu suka, sebab dia menampilkan satu sisi yang lain, kan? Di mana wanita Melayu menjadi watak utama yang menyelamatkan lelaki ya. Dan selalu segi juga kalau kita tengok dalam konteks selalunya pada abad yang ke-19 lah, banyak karya-karya yang membawa nafas perempuan sebagai wira ya. Kalau kita tengok yang paling jelas pada Johor Riau. Di situ memang saya teringat ni Syair Siti Zubaidah, kalau saya kalau saya salah. Betul. Syair Siti Zubaidah. Itu pun salah satu juga ya, Syair Siti Zubaidah. Kemudian ada beberapa lagi lah yang menonjolkan perempuan sebagai, tapi walaupun dia sebagai wira, dia terpaksa menyamar. Itu kita kena ingat tu. Ya, dalam satu Panji pun macam tu. Maknanya dalam konteks tradisional perempuan tetap menyamar. Dia tak boleh keluar daripada sisi daripada sisi domestik dia sebagai orang lelaki. Tidak. Dia kena menyamar sebagai seorang lelaki baru dia boleh keluar secara bebas. Walaupun dalam Panji. Ya. Dia menyamar. Macam Panji Semerang. Sebab tu dia ada konsep inkarnasi. Maknanya dia menjelma. Dia menjelma menjadi lelaki. Dan dia boleh mengahwini pula perempuan-perempuan yang ditawannya. Macam itulah. Sebab dia memang totally berubah. Panji Semerang. Ya. Betul. Dia berubah menjadi lelaki. Tapi akhirnya dia patah balik, jadi perempuan balik. Perempuan yang menyayangi kekasihnya. Gitulah kan. Syahrini mungkin nak tambah? Okey, bagi pandangan saya, Dr. Hani, Dr. Rahima, bagaimana cara wanita itu direpresentasikan dalam sebuah karya sastera? Saya bahagikan kepada dua jenis. Iaitu satunya adalah karya yang bersifat dibuat dengan akal dan pengalaman serta hikmah. Yang kedua adalah karya picisan. Saya kupaskan dulu satu, iaitu karya yang bersifat akal, yang dikarang berdasarkan akal, pengalaman dan juga hikmah, di mana ia menceritakan mostly lah karya-karya macam ni, walaupun macam yang Dr. Rahima cakap sudah tadi, walaupun wanita ini jarang untuk ditonjolkan ke hadapan dan biasanya jadi watak sampingan, tapi wanita ini diceritakan tentang sesuatu yang lebih baik, lebih positif dan juga lebih bernilai tinggi dan juga dijaga dengan erat, dan ia menunjukkan bahawa dia juga ada mempunyai pengaruh agama lah, terutamanya di mana agama, khususnya agama Islam lah, dalam konteks ni kita berbicara tentang agama Islam dulu, sangatlah menjamin ataupun menjaga tentang kesucian wanita ini sebenarnya, dan berdasarkan karya seperti yang saya sebut juga tadi, berdasarkan akal, penggunaan akal, pengalaman dan juga hikmah itu, dia menceritakan wanita itu dengan darjat yang lebih tinggi. Dan itu juga menjaga kesucian wanita dan juga maruah wanita secara khususnya. Tapi berbeza pula dengan karya picisan. Kalau karya picisan, misalnya, dia menceritakan ataupun menjatuhkan maruah terhadap seorang wanita. Contohnya, wanita ni seorang pelacur, wanita ni suka keluar dengan lelaki-lelaki lain, wanita ni seorang yang jalang lah orang kata. Jadi, ini bukan semua karya, adalah setengah karya. Dan karya-karya yang sebegini sebenarnya mencerminkan wanita itu dari sudut yang negatif, walaupun tidak semua tapi ada, dan berdasarkan kedua-dua konteks ini dapatlah kita lihat bahawa representasi wanita itu melibatkan satu, digambarkan dengan corak yang elok, molek, dan manakala
Yang kedua ada juga karya-karya yang menerangkan mengenai wanita dari corak yang bobrok ataupun yang buruk, yang sebaliknya. Dan benda ni kita perlu nilai oleh diri kita sendiri. Sama ada kita mahu mengambil karya yang bersifat picisan ataupun mengambil karya yang lebih bersifat menaikkan darjat seorang wanita itu. Sekian itu saja. Rahimah? Ini kesimpulan ke Dr. Hani? Belum lagi. Okey. Kita tengok tadi Suhairi dah menyatakan atau membahagikan antara karya-karya, saya rasa satu moden lah kan, karya moden yang picisan ni dan juga yang tradisional. Jadi sebenarnya apa peranan pengarang masa kini lah kan, berpandukan kepada karya-karya tradisional ni dalam menerapkan unsur-unsur ini pada masa kini. Macam mana Dr. Rahimah? Saya kira novelis-novelis ataupun para pengarang kreatif kan, mereka perlu berbalik kepada apa dia punya akar dalam pengkaryaan itu. Akar dalam pengkaryaan adalah karya-karya tradisional. Jadi dalam usaha mereka menghasilkan karya moden, sama ada cerpen ke, novel ke, skrip drama ke apa, dia kena berbalik kepada sastra tradisional. Kerana sastra itu dia mesti ada manfaat kepada audiensnya. Dia tak boleh kita keluarkan karya-karya yang berbentuk sebab seksual ni merupakan penarik ataupun intipati yang boleh meraih ramai audiens kan. Tapi pengkarya itu dia kena tengok apa impak kepada audiensnya. Bila menikmati hasil karya sekian-sekian, apa impak, apa benefit, manfaat kepada audiens dia. Itu yang mereka kena teliti, sebagaimana nenek moyang kita dulu berkarya untuk manfaat masyarakatnya, bukan semata-mata hiburan. Sebab kalau kita nak tengok kini kan dia orang berpegang kepada postmodernism, berkarya dengan bebasnya tanpa halangan. Tapi kita kena ingat, kita tetap ada tata tusila yang ada kita sempadan. pegang, ada sempat, ada batas-batas tertentu. Tak boleh kita jadi bebas orang barat yang begitu dia punya so called, dia punya world view dia kan. Kita orang pertama Melayu Timur, Islam lah kan. Melayu Islam, kalau tak Melayu bangsa lain pun, tapi maksudnya tetap berada di Timur. Ada batasan-batasan itu perlu kita pelihara. Kan kita tak boleh terus lebih daripada. Ya. Gitulah. Bagi pendapat saya, secara khususnya para pengarang lah, terutama masuklah diri saya sendiri juga, perlulah mengambil iktibar lah terhadap tentang kepentingan ataupun bagaimana diorang nak menjadikan konteks seksualiti ini sebagai suatu benda yang bermanfaat dan juga dapat dijadikan sebagai suatu benda yang positif. Walaupun ada setengah pengarang yang menggambarkan tentang peristiwa sebenar terhadap konflik dalam seksualiti khususnya, tapi benda itu sewajarnya dikarang dengan lebih dengan penuh adab dan juga dengan penuh sopan, berlandaskan dengan kebenaran. Jadi kalaulah pengarang itu main suka-suka je, macam yang Dr. Rahimah cakap tadi, benda itu perlulah berdasarkan adab. Kalaulah benda tu suka-suka je, jadi akhirnya nanti apa yang akan terjadi, pembaca akan menganggap benda itu suatu perkara yang buruk atau suatu perkara yang tak baik. Dan benda tu akan mempengaruhi juga dalam pemikiran pembaca, sekaligus mungkin berpotensi besar untuk terpengaruh dalam kehidupannya. Jadi sewajarnya lah peranan pengarang ataupun pengkarya perlulah memastikan bahawa setiap karya yang khususnya menceritakan juga mengenai tentang seksualiti ini perlulah dibuat dengan cara yang lebih teratur dan tidak bercanggah lah dengan amalan-amalan penulisan yang tidak elok lah. Dan benda ni juga sebenarnya menjadi salah satu sebab supaya pembaca yang membaca itu mendapat hikmah dan dalam masa yang sama dapat mempengaruhilah kehidupan menjadi sebuah yang lebih baik. Sebab pembaca memang kalau macam contohnya saya membaca buku
Fandi Hassan, Pujangga Melayu. Jadi saya pun akan terpengaruh dengan apa yang cuba untuk disampaikan. Tapi dengan cara beliau menyampaikan dalam bidang seksualiti ini dalam Pujangga Melayu itu dalam keadaan yang lebih murni. Jadi saya sebagai pembaca dan juga pembaca buku-buku beliau yang lain juga dapat melihatlah benda itu sebagai suatu benda yang positif, sebagai benda yang baik, bukannya sebagai benda yang buruk, dan tidak ada tidaklah kita macam menggambarkan okey berbicara tentang seksualiti benda yang tak baik, tak ada. Tapi benda itu kita menganggap dia sebagai satu benda yang memberi kesan yang positif terhadap diri kita, khususnya sebagai pembaca dan juga sebagai pengarang sendiri. Okey, mungkin itu kata-kata akhir teruslah daripada Syuhairi kan. Kita nak dengar kata akhir daripada Dr. Rahimah untuk menggulung segalanya berkenaan tajuk kita hari ini. Golongan lah ni ya. Ya. Satu je perkara yang saya ingin saya nyatakan ya. Bila kita nak membuat sesuatu, kita kena pergi kepada apa yang kita dah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Dalam konteks ini yang paling nyata, yang menjadi asas adalah karya sastra. Kerana itu terakam semua kehidupan, semua pantang larang, semua bukan pantang larang lah, semua aturan hidup yang bermanfaat untuk kita ikuti, ya. Walaupun ada unsur-unsur, kita kata tadi kita berbicara tentang seksualiti, tapi bagaimana seksualiti itu digarap dengan harmoni, dengan beradab oleh pengarang, supaya bila sekarang ni kita bergelar pengarang, ya, bergelar pengkarya, kita tidak lari daripada acuan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita itu. Jadi kepada para pekarya di luar sana yang sedang aktif berkarya, marilah kita bersama-sama menggunakan apa yang ditinggalkan oleh intelektual bangsa ini agar karya yang kita hasilkan lebih beradab dan bernilai tinggi. Itu dia pesanan yang bagus sekali berkenaan dengan isu ini kan. Jadi kita tidaklah menganggap isu ini hanya sekadar benda-benda yang tabu, tapi boleh dianggap sebagai satu panduan kehidupan pada waktu ini yang lebih mencabar, yang lebih terbuka ni kan. Jadi dengan berakhirnya tadi penghubungan daripada Dr. Rahimah dan juga Syuhairi, begitulah berakhirnya podcasting dari studio untuk episod kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada dan penghargaan kepada panel kita, iaitu Dr. Rahimah Hamdan daripada Fakulti Bahasa Moden Komunikasi dan juga Syuhairi, pelajar Bachelor Kesusastraan Melayu di IM ini. Kerana sudi berkongsi dengan kita berkenaan dengan isu ini, isu yang dianggap tabu ni kan. Tak tabu lagi, tidaklah teruk mana pun sebenarnya kan. Dan terima kasih kepada semua penonton yang telah sudi untuk mendengarkan kami, menonton kami dalam episod pada kali ini. InsyaAllah kita akan kembali lagi dengan banyak sekali isu-isu menarik dalam podcast dari studio. Stay tune. Jangan ke mana-mana, tunggukan episod yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.